Assalamualaikum sahabat-sahabat pertanian baru Naab. Okey. So jangan lupa anda subscribe, share dan like video ini. Mungkin akan menjadi satu titik awal yang kita dapat manfaatkan untuk kebaikan kita. Jom kita jadikan belakang rumah kita ataupun kita jadikan halaman rumah kita sebagai kebun sayur yang mana baik untuk kita jadikan kebun sayur yang mana tanaman tidak beracun berasaskan 100% baja organik. Jom kita mulakan. Kita ke kebun sayur. Jangan lupa anda subscribe dan share video ini. Semoga dapat dimanfaatkan. Assalamualaikum sahabat-sahabat pertanian semua. Jom kita menanam di rumah. Okey, sebelum kita memulakan proses penanaman di rumah, ini saya nak menyediakan anak-anak benih yang kita sediakan untuk proses penanaman. Ini kita ada anak-anak benih yang kita buat dalam tapak semayan. Beberapa anak-anak benih yang telah tumbuh, yang telah tumbuh tetapi belum bersedia untuk dipindahkan ke tapak semayan. Jom kita lihat tapak semayan. Bagaimana untuk penyediaan tapak semayan seterusnya, sahabat-sahabat pertanian. Okey, sahabat-sahabat pertanian, cuba lihat kita nak cuba menanam tanaman di belakang rumah ataupun pertanian secara organik untuk guna sendiri dan menggunakan kapasiti ruang rumah kita yang sedikit. Kalau anda perasan di sini sebenarnya ini adalah belakang rumah orang. Nampak ini rumah, ini tanah kosong. Jadi tanah kosong ini tak berapa luas dan boleh ditanam dengan kaedah. Saya menggunakan satu kaedah menanam di dalam bekas-bekas ikan. Nampak? Ini bekas-bekas ikan yang saya sediakan, yang saya cari. Di mana bekas-bekas ikan ini anda boleh dapat secara percuma sahaja. Semua kita menggunakan kaedah DIY, tak perlu nak membeli, tak perlu nak membazir. Jadi di tanah itu sendiri kita nak mengelakkan daripada tumbuhnya rumput rampai yang tak diingini, maka saya lapik dengan plastik. Nampak? Saya lapik dengan bekas-bekas plastik, dengan plastik supaya dalam plastik kalau kita perhatikan yang dah lama dah lapik plastik, tumbuhan ini nampak daun-daun ini dah mula menguning. Nampak menguning dan dia akan mati dengan sendirinya. Maka kita tak perlu nak proses meracun, kita tak perlu untuk meracun, untuk membeli bahan-bahan tambahan untuk menghilangkan rumput yang tumbuh secara meliar itu. Okey. Itu adalah proses yang kedua. Baiklah, proses yang seterusnya itu proses yang ketiga. Kita harus mencari ini untuk kita menjimatkan kos, untuk menjimatkan wang kita. Sebenarnya kita boleh dapatkan topsoil, sama ada topsoil itu dijual di kedai tanah ataupun di kedai-kedai bunga, ataupun kita mendapatkan tanah kompos. Tanah kompos itu tanah pemajaan semula jadi secara alami. Baik, jadi saya untuk mendapatkan satu penanaman yang lebih baik dan lebih menjimatkan kita nak menjimatkan, di mana kita mencari tanah topsoil dan kompos itu sendiri di kebun-kebun. Kita boleh pergi di kebun-kebun, kita lihat di bawah-bawah kebun, di mana di kawasan-kawasan yang mungkin kita dapat banyak cacing dan daun-daun kering yang turun. Kalau anda lihat di sini, ini merupakan tanah-tanah kompos ataupun pembajaan ataupun topsoil yang saya dapat di kebun-kebun. Saya ambilnya, saya bawanya sedikit demi sedikit, saya kumpulkan tanah-tanah ini. Jadi di sini kita dapat menjimatkan banyak sangat wang kita daripada kita membeli tanah daripada kedai-kedai itu. Dan tanah ini sangat berkualiti, di mana kita boleh tahu kualitinya kalau kita nampak ada cacing-cacing dalam tanah ini, dan kita nampak daun-daun kering, daun-daun kering yang masih banyak sedang dalam proses perebutan. Jadi ini sangat baik untuk pertanian kita, sangat baik untuk penanaman kita. Baik, tanah-tanah kompos ini ataupun topsoil ini saya masukkan ke dalam bekas ini. Saya masukkan ke dalam bekas-bekas ini, bekas-bekas tung-tung ikan ini. Kalau anda perhatikan tung-tung ikan ini semua, kalau anda nampak masih ada daun-daun kering. Nampak daun-daun kering yang dalam proses perebutan. Ini dia. Inilah proses penjimatan kita. Daun-daun kering yang dalam proses perebutan. Jadi kita bukan masuk sepenuhnya, kita cuma masuk 1/3 sahaja daripada tanah kompos ini ke dalam ini. Selebihnya itu kita nak masukkan apa? Selebihnya itu kita akan masukkan tanah-tanah yang organik, yang dibajarkan secara organik,
yang boleh kita dapatkan, sekam padi yang kita boleh dapatkan daripada sekam bakar ataupun tanah bakar. Ini yang kita gunakan untuk proses kedua kita. Okey. Dan kita pergi ke proses ketiga, apa dia yang lebih menjimatkan. Baiklah, seterusnya kita daripada bahan yang kita dah campurkan, bahan kompos tadi, kita dah campurkan, kita dah masukkan ke dalam tong ikan, dan kita juga boleh gunakan pasu bunga, ataupun kita boleh gunakan sebarang bekas lah, sama ada bekas bekas hitam, plastik hitam yang disediakan untuk pertanian pun boleh, apa juga bekas di rumah yang tak terguna, asalkan kita bagi proses penyawaan. Maksud saya proses penyawaan itu, kita buat lubang-lubang, nampak lubang-lubang saya wujudkan di setiap tong itu. Kalau kita perhati ada lubang, ada lubang-lubang untuk proses pengairan. Air tak boleh bertakung dalam kita punya bekas itu. Baik, jadi proses yang seterusnya kita campurkan. Ini saya campurkan, nampak apa itu, tanah pasir. Ini adalah sekam kayu, sekam padi, sekam kayu kita boleh gunakan, dan ini 6 dalam 1 yang kita beli, mungkin kita boleh dapatkan di kedai-kedai. Terdiri daripada Kokapet, Bensoil, Neutral Compound, kita ada Checkcore, River Sand, Perlite, campur 6 dalam 1, dan tanah yang telah dibajarkan. Dan kita boleh campurkan sedikit ini nama dia habuk kelapa, habuk kelapa, supaya proses dalam tanah tu perebutan ini. Jadi ini nisbah dia 2/10, ini nisbah dia 1:1, ini nisbah dia 1:1, dan ini nisbah dia 2/10. Pasir dan ini kita guna hanya sedikit sahaja. Jadi bahan-bahan ini, 3 bahan ini kita akan gaulkan sekali. Kita akan gaulkan, jadikan tanah dia. Ini adalah tanah yang kita akan jadikan dia bahagian atas, Baik. Bila sudah siap, ini tanah yang kita daripada kebun yang kita masukkan, ataupun tanah topsoil, ataupun tanah daripada kompos kita masukkan. Dan ini adalah tanah daripada yang kita campur tadi itu, maka kita akan letakkan di bahagian atas. Kita letakkan satu lapisan di bahagian atas, dia akan berlaku begini. Kita letakkan di bahagian atas, okey, di bahagian atas. Okey, apabila kita letakkan di bahagian atas ini, kebiasaannya tanah ini belum sesuai. Boleh tanam, tapi pada saya belum sesuai untuk diletakkan sebarang tanaman. Belum sesuai, tapi boleh buat, boleh letak. Bukan tak boleh, boleh. Sekiranya ada tanaman yang dah besar, sekiranya dah ada tanaman yang dah nak digunakan, nak ditanam, boleh terus ditanam, boleh dilobangi dan terus ditanam, boleh. Tetapi terbaik sekiranya waktu ini kita proses membuat batas, dan pada waktu ini juga kita dalam proses penyemaian anak benih.